Maksud rasionalisme, falsafah yang memberi penekangan kepada kepentingan daya akal manusia dalam proses pemahaman. Seterusnya, mari kita lihat apakah ciri-ciri rasionalisme. Ciri-ciri rasionalisme yang pertama ialah kepercayaan pada daya akal. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran untuk menyingkap ilmu dan kebenaran. Daya pemikiran dijadikan sebagai alat utama manusia dalam memahami dunia. Pandangan ini berasaskan kepercayaan bahawa daya akal manusia mempunyai kemampuan asas untuk memahami prinsip-prinsip asas seperti undang-undang logik dan matematik yang menjadi asas pengetahuan yang betul. Ciri-ciri rasionalisme yang kedua ialah peranan matematik dan logik. Rasionalisme sering memberi tumpuan kepada matematik dan logik sebagai alat utama untuk mencapai pengetahuan yang sah. Rasionalis percaya bahawa prinsip-prinsip matematik dan logik adalah asas pengetahuan yang tidak dapat digugat. Ciri-ciri rasionalisme yang ketiga ialah penekanan pada penelaran didaktif. Rasionalisme menekankan penelaran didaktif iaitu proses mencapai kesimpulan yang benar melalui penggunaan premis-premis yang benar. Ini mencerminkan pandangan bahawa pengetahuan yang betul boleh diperoleh melalui proses berfikir secara logik. Ciri-ciri rasionalisme yang terakhir ialah keraguan terhadap pengalaman. Walaupun rasionalisme tidak menolak pengalaman sama sekali, ia sering meragukan kebolehan pengalaman sebagai sumber pertama pengetahuan. Rasionalis sering mempertikaikan sejauh mana pengalaman boleh dipercayai sepenuhnya, terutamanya dalam konteks pengetahuan yang asas. Sejak abad ke-19 lagi, tantangan besar dunia Islam adalah tantangan kolonialisme Barat yang menguasai hampir sentero dunia. Setelah redupnya keemasan dunia Islam yang ditandai dengan lemahnya kegairahan kreativiti intelektual, dunia Islam mengalami proses kemunduran. Berlakunya peristiwa penjajahan Barat ke atas beberapa tanah kaum muslimin. Situasi sebegini juga dihadapi oleh pemikiran seperti Syekh Amir Ali yang merupakan salah seorang daripada kumpulan perundangan dan juga seorang penulis yang terkenal di India. Sebagai seorang berpendidikan tinggi di India yang terdedah dengan tradisi intelektual Barat, Syekh Amir Ali cuba merapatkan jurang kefahaman orang Barat terhadap peradaban Islam pada ketika zaman itu dengan menulis karya-karya berkenaan tentang sejarah dan peradaban Islam ke dalam bahasa Inggeris. Antaranya Critical Examination of the Life and Teaching of Muhammad pada tahun 1873 dan The Spirit of Islam pada tahun 1891. Melalui tulisannya sendiri dengan jelas mengangkatkan tradisi rasionalisme yang kemudiannya didapatkan dalam tradisi Islam klasik khususnya di India, malah memberi penganggungan terhadap rasionalisme dengan membawa perwatakan Nabi Muhammad sebagai perwatakan rasionalisme sebenar dalam dunia Islam. Sumbangan Syekh Amir Ali ialah sumbangan besar diberikan oleh Syekh Amir Ali terhadap pembaruan pemikiran dunia Islam dituangkan dalam karyanya The Spirit of Islam, dengan kembali kepada kesejarahan lama untuk membawa bukti bahawa Islam adalah agama rasional dan mampu membawa kepada kemajuan umat. Ia berkeyakinan bahawa Islam bukanlah agama yang membawa kepada kemunduran. Sebaliknya, Islam adalah agama yang mampu mengharap keadaan semasa dan memperhalusi ketinggian pengalaman kerohanian insani. Sebagai pemilik yang meletakkan dirinya kembali ke kesejarahan masa lampau, ia dalam tulisannya banyak mengupas tentang ajaran-ajaran Islam seperti tauhid, ibadah, hari akhirat, kedudukan wanita, perhambaan dan sebagainya, dengan memberi hujah-hujahan yang menyatakan ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan kemajuan akal manusia, turut memberi pencitraan manusiawi kepada kenabian Nabi Muhammad dengan sandaran nilai-nilai rasional. Kerana menurutnya tidak wujud satu pun perkara ajaib yang dilakukan oleh baginda
melainkan Al-Quran sebagai panduan dakwah baginda. Kesan-kesan dalam rasionalisme. Terdapat beberapa kesan daripada rasionalisme. Antaranya ialah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Rasionalisme telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dengan menekankan pentingnya ilmu sains, logik dan pemikiran kritis. Kesan daripada pandangan rasionalis, ilmiah sains telah berkembang menjadi alat utama dalam memahami alam semesta dan menyelesaikan masalah ilmiah. Kesan yang kedua ialah perkembangan falsafah. Rasionalisme telah memainkan peranan penting dalam perkembangan falsafah dalam menghasilkan karya-karya yang mempengaruhi berbagai aliran pemikiran filosofis. Gagasan-gagasan rasionalis telah menjadi dasar pemikiran dalam epistemologi, metafizik dan falsafah politik. Kesan yang ketiga ialah pemikiran politik. Pemikiran rasionalis juga mempengaruhi perkembangan pemikiran politik, terutama dalam teori kontrak sosial dan pemikiran hak asasi manusia. Pandangan-pandangan ini telah berperanan dalam pembentukan sistem politik dan undang-undang moden. Kesan yang terakhir ialah perkembangan bidang pendidikan. Rasionalisme telah mempengaruhi pendidikan dengan menekankan pentingnya pengembangan akal budi dan pemikiran kritis. Bidang pendidikan yang berlandaskan rasionalisme sering menekankan pemahaman prinsip-prinsip dasar sebelum mempelajari informasi atau kemahiran lebih terperinci. Isu-isu semasa berkaitan rasionalisme. Isu agama dalam rasionalisme. Dalam konteks agama, kita melihat tantangan dalam menjaga dialog yang rasional di tengah penggeseran kepercayaan. Bagaimana rasionalisme dapat tetap relevan ketika keyakinan agama dan pandangan tradisional bertabrakan dengan perubahan sosial dan nilai-nilai moden? Sebagai contoh, masalah konflik etika seperti aborsi, hak LGBT dan teknologi reproduksi maju memunculkan pertanyaan tentang bagaimana rasionalisme dapat berkontribusi pada dialog yang konstruktif dalam ranah agama. Isu yang kedua adalah dalam pendidikan. Dalam sektor pendidikan, kita menghadapi tugas untuk membangun landasan rasionalisme yang kuat. Bagaimana kita dapat memastikan bahawa pendidikan tidak hanya memberi informasi tetapi juga mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan logis. Contoh konkretnya adalah tantangan digital literasi di mana siswa perlu mampu memilih informasi yang benar dan memahami implikasi dari berbagai sumber, sehingga rasionalisme dapat berkembang dalam masyarakat yang semakin terhubung digital. Dan yang terakhir, isu masyarakat dalam rasionalisme. Dalam konteks masyarakat, rasionalisme diuji oleh cara orang membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan penalaran, bukan hanya pada pandangan tradisional atau emosi. Pengaruh media sosial dan polarisasi masyarakat menjadi contoh nyata di mana rasionalisme sering kali terancam oleh penyebaran informasi yang kurang akurat dan pembentukan kelompok berfikir yang tertutup. Bagi kesimpulan nasionalisme, dalam menerka konsep rasionalisme, kita temui asas kukuh bagi pengetahuan manusia. Aliran ini menekankan bahawa akal kita adalah kunci untuk menyelami kebenaran mutlak. Descartes dan Leibniz membawa kita melalui deduksi logik
membina sistem pemikiran yang menyinari kecerdasan kita. Rasionalisme bukan sahaja sebagai falsafah, malah juga asas pembangunan ilmu pengetahuan. Galileo dan Newton menggunakan prinsip-prinsip rasional dalam penyelidikan mereka, memberikan asas untuk kaedah saintifik moden. Walau bagaimanapun, sambil kita menghargai kekuatan rasionalisme, kita juga perlu memberi perhatian kepada pengalaman dan pemerhatian. Empirisme memberi dimensi tambahan untuk pemahaman kita. Rasionalisme dan pengalaman bekerjasama membentuk rangka kerja yang lengkap dalam pencarian kebenaran. Dalam kesimpulan, rasionalisme adalah asas yang bernilai, membimbing pemikiran kita melalui deduksi dan analisis. Walau bagaimanapun, kebenaran sejati mungkin ditemui apabila kita menggabungkan kekuatan rasionalisme dalam kearifan empiris. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.